Okay, kalau kita lihat hari ini tajuk yang kita nak belajar ialah berkaitan dengan satu tajuk iaitu tiupan emas, buku teks pada muka surat 82. Jadi yang minggu lepas cikgu-cikgu lain, Cikgu Asfariza, Cikgu Farah dan Cikgu Sahira telah membuat bahan-bahan ya. Jadi minggu ni giliran cikgu pula. Jadi kita masih juga dalam unit 12 iaitu adat dijunjung, budaya disanjung. Baiklah, kita lihat sekejap sebentar apa kandungan ataupun isi pelajaran yang kita nak belajar hari ini. Baiklah, boleh dengar Baiklah. Yang pertama standard kandungan hari ini ialah iaitu 4.2 menghayati keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastra. Okey, ini yang kita nak capai. Yang seterusnya standard pembelajaran pula ialah 4.2.1 melafazkan dan menjelaskan maksud sajak. Okey, baiklah, saya teruskan. Apakah objektif hari ini? Objektif pembelajaran hari ini pada akhir PDPR, murid dapat yang pertama mendeklamasikan sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul serta menjelaskan maksudnya. Okey. Baiklah, kriteria kejayaan. Jadi setelah kita belajar hari ini, sekurang-kurangnya murid berjaya mendeklamasikan sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul serta menjelaskan maksudnya dengan betul. Okey. Okey, baiklah. Kita lihat buku teks halaman surat 82, tiupan emas. Okey. Jadi Balkis mendeklamasikan sebuah sajak dalam pertandingan kebudayaan di sekolahnya. Itu yang atas tu ya. Okey, baiklah. Kita akan deklamasikan sajak. Mungkin sebelum ni murid pernah mendengar ataupun melihat pertandingan sajak. Jadi pertandingan sajak ataupun deklamasi sajak ni ada yang cara-cara tertentu ya. Macam yang minggu lepas kita dah belajar mengenai syair. Hari ni sajak pula Baiklah. Contoh kita baca sama-sama tiupan emas. Okay. Nafiri lambang kedaulatan menjadi saksi peristiwa penting saat berlaku pertabalan. Ketika hari perkahwinan hadir nafiri pelengkap istiadat. Ini sebenarnya cara baca sajak ni dia bebas tak. Kita mesti macam saya contoh tadi tu contohnya lah. Kalau nak tahu lebih lanjut boleh tengok contoh-contoh deklamasi sajak. Biasanya dia ada iringan muzik kadang. Okey, baiklah. Okey, yang seterusnya. Ni rangkap yang kedua Nafiri memilih insan yang hebat untuk ditiup dengan cermat. Peniup Nafiri sentiasa dihormat, menyambung adat di dalam nobat. Okay, rangkap yang ketiga. Nafiri tidak pernah tua, dijaga dan disimpan dengan selamat. Naik dan turun raja, di takhta Nafiri berkhidmat. Penuh setia selagi kudratnya masih ada. Okay, baiklah, itu tadi contohlah. Okay, nanti murid-murid boleh berlatih sebab hari ini objektif kita antaranya ialah kita dapat mendeklamasikan sajak. Siapa? Murid-murid. Jadi bukan cikgu sebenarnya. Jadi murid-murid dapat mendeklamasikan sajak. Jadi lepas ini, lepas habis sesi ini nanti boleh berlatih di rumah. Boleh baca. Tengok dalam gambar, dalam buku teks tu, muka surat 82 tu ada contoh pertandingan kebudayaan sekolah Sri Pertiwi. Kita pun boleh buat pertandingan gitu. Walaupun kita tak pergi sekolah, tapi sebenarnya boleh. Mungkin nanti Panitia Bahasa Melayu mungkin boleh adakan pertandingan deklamasi sajak. Macam mana? Caranya mudah saja. Baca sajak, deklamasi sajak. Kita gunakan teknologi sekarang ni. Boleh rakam, minta ibu bapa rakam ke, dan boleh sendkan. Tapi nantilah kita akan beritahu nanti. Sebab kita ada pertandingan-pertandingan. Macam yang lepas, tahun tahap 2, tahap 1 ada pertandingan bicara buku. Kita pun dah hantar. Yang itulah lebih kurang. Okey, baiklah. Seterusnya, apa yang seterusnya iaitu nak lihat tadi itu kita dah baca sajak. Sajak ni dia ialah jenis puisi macam pantun, syair dan sebagainya.
Dia bukan ada sahaja yang tersurat. Yang tersurat ni yang kita nampak lah. Tapi ada maksud yang tersirat di sebalik sajak ni. Okey. Baiklah, kalau lihat buku teks muka surat 82, okey, dia kata aktiviti tadi murid mengreklamasikan sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul. Okey, nanti kalau ada masa nanti kita boleh test lah siapa yang nak reklamasi sajak boleh baca Ada. Okey. Nanti boleh juga ni kita boleh buat sebenarnya. Google Meet pun boleh kalau nak test. Okey, baiklah. Kemudian nanti ni contohlah Sekejap Saya bagi contoh lah. Sekejap saya stop tu sini, saya tunjuk contoh macam mana nobat tu. Nanti orang tanya, ataupun murid tertanya-tanya nobat tu apa. Okey, jadi cikgu tunjuk sedikit berkenaan perkara ini. Boleh dengar saya? Inilah contoh bagaimana istiadat nobat ni, Ketabalan Raja Lautukan dijalankan. Okey. Okey, suara ni dia memang nyaring. Okey. Untuk memberitahu seluruh masyarakat, seluruh negara bahawa ada istiadat Ketabalan Raja atau Sultan. Selamat datang Cikgu Farah. Ada ya. Okey, baiklah. Dia punya bunyi tiupan tu memang begitu. Okey. Kalau ni saya tak teruskan, nanti boleh murid-murid boleh tengok yang seterusnya Baiklah, kita sambung. Biar saya tutup suara sini. Okey, baiklah. Yang seterusnya, tadi kita dah baca. Okey. Tapi mungkin cikgu tak sempat nak bagi peluang baca. Kalau ada masa nanti kita boleh buat. Yang penting yang seterusnya tadi dah reklamasi saja. Tadi saya bagi contoh. Tapi saya belum beri peluang pada murid untuk reklamasikan. Tapi tak apa, lepas ni nanti kita ada masa kita cuba. Yang seterusnya kita nak lihat apa maksud. Okey. Pada setiap baris kata sajak-sajak tersebut. Okey. Ada 3 rangkap. Okey, sajak tadi tu dan setiapnya ada maksud tertentu. Baiklah, kita lihat sama-sama. Okey, untuk rangkap yang pertama, dia dah tuliskan maksudnya dalam situ Okey, ini maksudnya. Nafiri itu apa? Ialah alat kebesaran diraja. Okey, dimainkan semasa majlis rasmi seperti istiadat pertabalan dan perkahwinan. Macam tadilah contoh dalam video tu. Boleh, kita boleh lihat. Baiklah, ini untuk rangkap yang pertama. Dia dah berikan maksudnya. Jadi kita tak masalah, kita boleh dah ada panduan. Okey. Seterusnya kita lihat yang rangkap kedua pula. Okey. Nafiri memilih insan yang hebat untuk ditiup dengan cermat. Peniup nafiri sentiasa dihormat, menyambung adat di dalam nobat. Okey, baiklah. Kalau perasan, ada gambar belakang ni, gambar-gambar bangunan-bangunan gerbang. Ini ialah gambar contoh balai nobat ni di negeri Kedah ni. Okey, baiklah. Apa maksudnya? Kalau murid lihat untuk yang pertama tu dia dah beri. Okey. Yang atas tu, yang bawah ni belum beri. Ni dah terkeluar terus maksudnya ini. Nafiri dimainkan oleh orang yang mahir. Itu maksudnya. Nafiri insan yang hebat untuk ditiup. Maksudnya orang yang mahir saja boleh meniup nafiri ni. Kemudian ditiup oleh orang yang pandai meniupnya. Kemudian yang bawah tu sentiasa dihormat, menyambung adat di dalam nobat.
Maksud dia peniup Nafiri sentiasa dihormati kerana beliau adalah penyambung adat. Okey. Inilah maksud dia. Dia dah beri. Ini sebenarnya kita kena buat sendiri lepas ni. Lepas ni nanti murid-murid kena buat dalam buku tulis. Baiklah. Yang seterusnya. Okey. Nafiri tidak pernah tua, dijaga dan disimpan dengan selamat, naik dan turun raja di takhta. Nafiri berkhidmat penuh setia selagi kudrat masih ada. Okey, cikgu nak beri peluang kepada siapa dalam kelas ni yang ada? Berapa orang yang ada sini Ada 27 orang. Ada tak siapa-siapa yang boleh baca? Boleh deklamasikan? Kalau nak baca boleh angkat tangan. Ya, Nur Iman, Nasuha, Nur Amani Patricia. Okey. Boleh Nur Amani Patricia? Ya, mana Nur Amani Patricia? Okey, boleh unmute kan? Cuba boleh bacakan, deklamasikan sajak ni. Nafiri lambang kedaulatan menjadi saksi peristiwa penting saat berlaku pertabalan. Ketika hari perkahwinan hadir Nafiri melengkap istiadat. Okey, bagus. Tepuk tangan. Okey, rakan-rakan. Kat sini ada ruangan chat tu kan. Kita boleh letakkan chat tanda baik ke, bagus ke. Boleh bagi bintang ke. Okey, ada lagi yang nak baca? Silakan. Tadi wakil dari penyayak perempuan. Okey, ada murid lelaki. Silakan. Siapa yang nak baca? Boleh cuba. Okey, Tania, Mani. Okey. Ada yang nak baca lagi? Nak deklamasikan untuk rangkap yang ketiga. Okey, Muhammad Danis. Oh, live meeting. Okey. Ada tak? Siapa nak baca boleh? Lelaki ada? Lelaki? Alif boleh Alif? Muhammad Firas Okey, Muhammad Firas. Silakan Muhammad Firas. Mana Muhammad Firas? Nafiri tidak pernah tua, dijaga dan disimpan dengan selamat. Naik dan turun raja tahta, Nafiri berkhidmat penuh setia selagi kudratnya masih ada. Okey, tahniah. Betul, boleh sebab sajak sebenarnya bebas caranya Ada yang baca macam ala-ala pantun pun ada. Ada yang baca berlagu modern. Dia sebenarnya mengikut emosi atau mood. Tapi yang penting sajak ni dia tak sangat seperti pantun ataupun syair. Ada yang kita lepas kita ada belajar ada 4 cara ataupun lakukan tu Okey, seorang lagi silakan. Masih lagi dibuka untuk mencuba di sini. Ya, Nur Fatin Syuhada silakan. Boleh unmute dan boleh terus baca. Boleh deklamasikan. Mana dia? Ada dia? Tadi ada angkat tangan tadi? Sekejap saya tengok view. Siapa yang view Okey, ada lagi yang nak baca? Muhammad Dani ni? Muhammad Daniel? Boleh Muhammad Daniel? Boleh cuba? Hardi Miza, mana Hardi Miza? Hardi Miza. Jangan malu, jangan segan. Kita belajar, kita niat untuk belajar, tak apa. Ada tak? Mana Muhammad Hardi Miza? Okey, seorang lagi. Okey. Cikgu Farah. Damia, mana Damia? Damia Darwisya. Silakan Damia Darwisya. Okey. Nafiri tidak pernah tua, dijaga dan disimpan dengan selamat. Naik dan turun raja di takhta, Nafiri berkhidmat penuh setia selagi kudratnya masih ada.
Okey, tahniah. Terima kasih baca. Okey, bukan cikgu tak nak jemput yang lain, boleh. InsyaAllah nanti ada, kita ada lapangannya. Kita boleh buat pertandingan ini sebenarnya. Ada lagi tak? Okey. Kita ada boleh lagi sebenarnya, tapi takut nanti masa tak mengizinkan. Tahniah kepada yang dah mendeklarasi sajak secara langsung live ni. Ni boleh ditonton satu dunia sebenarnya, betul? Ini kita rakam dan nanti kita boleh share. Mungkin benda ni berbaik, manfaat, dan orang lain boleh dapat kebaikan, ada ganjaran pahala untuk kita selain kita dapat ilmu ya. Yang lain cikgu maaf kerana tak dapat memberi laluan, tapi nanti ada lapangannya. InsyaAllah kita akan adakan pertandingan yang begini. Okey, untuk sajak, pantun dan sebagainya. Macam lepas pertandingan bicara buku. Baiklah, kita teruskan. Jadi hebat dan tahniah pada murid kita ni. Semangat sebenarnya. Okey, baiklah, kita teruskan pada yang seterusnya. Ni dah maksudnya. Kita kena cari maksud dia. Dalam buku tak ada jawapan, jadi kita kena fikir apa maksudnya. Okey, dari mana kita nak cari jawapan itu, kita lihat apa sajak tu, kita fahami apa maksudnya. Okey. Sini saya tunjukkan sajalah ni. Yang pertama tu nampiri alat yang perlu dijaga. Sinilah maksudnya. Okey, kita boleh ambil maksudnya secara terus atau mungkin ada yang kita perlu ubah ayatnya. Yang seterusnya okey. Nampiri digunakan semasa raja menaiki tahta. Ni khusus untuk raja, sultan dan sebagainya. Okey, yang seterusnya dimaksud dia nampiri akan turut digunakan dalam majlis-majlis kerajaan raja-raja. Bukan barang orang ada. Kecuali kalau kat rumah kita ada. Saya di kampung tengah ni, kita ada juga kumpulan-kumpulan kompang dan sebagainya. Saya lihat ada juga yang ada peralatan-peralatan macam inilah. Biasanya kita boleh lihat di pertandingan-pertandingan silat peringkat daerah, ada gunakan peralatan-peralatan yang macam ini. Mirip ataupun dia lebih kurang menyamai alat-alat kebesaran yang digunakan semasa pertabaran raja-raja. Cuma itu untuk acara-acara yang lain lah ya. Baiklah, inilah maksudnya. Yang ini yang murid kena tulis. Tulis dalam buku yang sesuai lah, buku bahasa Melayu. Ini buku kecil pun boleh. Jadi ni ada, kita boleh gunakan buku tata bahasa pun boleh, ataupun buku pemahaman. Semua ada kalau tak ada, guna buku lain, tata bahasa pun boleh, ataupun penulisan. Tu kali saya ada tunjuk tu boleh Okey, itu contohlah bukunya. Jadi boleh guna buku kecil. Jadi tulis dia punya maksud. Jadi ini objektif kita. Yang pertama tadi dah deklarasikan, lepas tu dengan intonasi yang betul serta menjelaskan maksudnya. Kita kena jelaskan. Jadi macam mana kita tulis dalam buku. Okey, buku dah siap nanti, boleh ambil gambar. Okey, ada dua cara sebenarnya, nanti saya akan terangkan. Yang kita galakkan amat tekankan, kalau boleh kita gunakan Google Classroom. Nanti saya tunjuk sikit Google Classroom. Sebab dalam Google Classroom kalau send pada cikgu, dia mudah untuk cikgu uruskan. Kalau dah handphone boleh hantar handphone, tapi bila ramai tu kadang-kadang cikgu pun tengok. Jadi kadang terlepas, murid dah hantar, cikgu tak perasan. Tapi kalau dalam Google Classroom memang khusus untuk menghantar latihan-latihan yang di-upload gambar, video dan sebagainya. Jadi cikgu ada ruangan untuk menanda tu. Nanti cikgu akan tunjukkan sikit. Yang lepas mungkin cikgu ada kongsikan. Jadi digalakkan dan ditekankan kalau boleh gunakan platform Google Classroom. Okey, macam mana caranya? Nanti cikgu akan tunjukkan dan nanti kalau ada tutorial cikgu sharekan. Baiklah, ini yang mengenai rangkap tu ni. Latihan dalam cikgu sempat hantarkan untuk beberapa kelas. Tadi cikgu cuba invite yang lain-lain, tapi bila masuk kendian dia tak boleh masuk rupanya. Jadi nanti cikgu nak kena buat balik. Maksudnya kebanyakan latihan-latihan semasa PDPR dalam lepas untuk kelas 4 azam dan ada kelas lain juga, cikgu dah masukkan dalam Google Classroom. Jadi kalau murid terlepas siaran langsung ataupun mesej yang lepas, boleh buka dalam Google Classroom, boleh lihat. Di dalam handphone pun boleh sebenarnya. Sekejap ya, saya cek mana handphone saya. Okey, ni contoh lah. Ni Google Classroom. Saya tunjuk sikit Thank you. Okey. Ini dalam paparan Google Classroom Ini contoh paparan guru. Nanti murid-murid pun akan boleh dapat inilah. Sebab soalan-soalan ni semua cikgu dah masukkan macam dalam lepas
macam cara 27 ada di sini. Jadi sini yang menariknya, dia ni macam Facebook juga, macam Instagram, macam bentuk inilah. Maksudnya dia bukan bukan satu hala, bukan cikgu je. Murid-murid pun boleh jawab, boleh komen kat sini. Ruangan macam hari ni yang ini. Okey, ada ruang-ruang sini. Jadi nanti murid yang hantar ni kita akan boleh nampak dia punya latihan sini, terus boleh bagi markah dalam ruangan ni. Lebih mudah lah. So, kalau dalam handphone hantar bukan tak boleh, boleh. Cikgu amat menghargai, berterima kasih khususnya pada ibu bapa, penjaga, murid semua bersungguh-sungguh buat hantar ke handphone. Tapi pada cikgu, macam cikgu minta maaf lah, kadang-kadang ada terlepas, bukan terlepas apa. Kadang nombornya tak ada. Jadi cikgu susah apa, dah lama, dah seminggu, kadang-kadang dah sebulan baru cikgu tersemak. Okey, minta maaf. Jadi insya-Allah cikgu akan cuba perbaiki. Tapi ada satu lagi platform sebenarnya yang murid-murid boleh gunakan, iaitu dalam Google Classroom ni. Sekejap cikgu nak tunjuk sikit kalau di handphone macam mana ya. Ni Pak Azam kan? Okey. Google Meet, dari situ masuk. Okey. Stop dulu ini. Okey. Kalau dekat handphone kita ni, kita boleh installkan Google Classroom. Matikan satu. Okey. Macam ni lah. Ini paparan kalau untuk guru. Sekejap saya tengok mana yang soalan bergema ni. Okey. Ni saya tunjuk contoh kawan kita punya. Adam Dani punya tak silap ni. Ini kalau dalam paparan handphone. Suara bergema ya. Okay, jadi kalau macam ni dia ada maksudnya Pak Azam sejarah ada jemputan, dia belum join ni. Sudah mana suara bergema. Jadi kalau murid buka belum join, tekan join. Ini contoh join. Ni dalam handphone. Maksud dalam handphone kita boleh set. Ni contohlah ada cikgu Fauziah hantar ni. Okey, dia boleh back. Duduk BM. Contoh ni ada assignment hari ni. Jadi nanti murid cuba lihat dalam handphone masing-masing. Okey, dekat Google Classroom. Nanti ada pautannya tu. Okay, contoh ini. Ni dia. Jadi baca tajuknya. Okey, ada video-video, ada pautan. Okey, yang bahan hari ni saya bagi tu pun ada sini tulis. Okey. Lepas tu kalau kita nak hantar kita punya tugasan, dia dah siap katakan. Contoh betul lah kita ambil gambar Kan ada perkataan add work kita tekan dekat add work. Sebelum tu kita ambil gambar dulu. Katakan kita dah ambil gambar, kita cari gambar tu. Upload from photo. Contohlah ni. Sebelum tu kita ambil gambar dulu, baru kita upload. Tu hand in. Kalau hand in tu maksudnya kita hantar. Okay, dan kalau salah kita boleh tukar balik. Okay. Dia kata your attachment will be submit. Ni maksudnya nak hand in ataupun cancel. Kalau cancel tak jadilah. Okay. Baiklah, ini contoh macam mana kalau kita guna handphone. Maksudnya nanti kalau untuk latihan yang tulis tu, main gambar tu digalakkan menggunakan Google Classroom supaya lebih mudah. Saya nanti yang ini nanti boleh tanyalah cara personal ke apa, sebab ada technical sikit yang cikgu kena terangkan. Saya stop dulu. Stop share. Okey. Baiklah, itu berkenaan dengan bagaimana dari segi teknikal ataupun dari segi cara yang bergema lagi suara. Handphone lah mungkin. Okey. Untuk kita lebih mudah supaya untuk guru nak semak dan murid-murid nak hantar. Okey, baiklah. Tadi kita dengar sikit kan. Ni. Sila salin dan lengkapkan maksud angkap-angkap sajak dalam buku tulis anda. Okey, dan setelah siap boleh ambil gambar, sendkan jawapan dalam Google Classroom. Digalakkan guna Google Classroom lah. Tapi kalau tak boleh ataupun tak biasa, bolehlah guna apa cara pun. InsyaAllah cikgu sudi menerima. Okey,
Sekejap, saya tengok masih ada gema lagi. Okey, test. Oh, gema. Okay, baiklah. Yang ini cikgu masuk sedikit pada muka surat 83. Ini ringkas saja sebab dalam nanti dalam pautan tu yang dalam WhatsApp tu cikgu dah send sekali dengan satu Google Form. Google Form ni untuk latihan secara yang Google Form ni juga kita sekira sebagai satu kehadiran untuk aktiviti ni lah. Jadi boleh tengok yang ini nanti dalam Google Form tu dah ada, tinggal tengok saja ada latihan-latihan tu. Yang ini kita masuk yang seterusnya ni, ustaz sebelahnya. Saya cuma masukkan sekali lah sebab nanti kita boleh buat sekali lalu. Okey. Yang ini muka surat 83. Baiklah, Hadib dan keluarganya menghadiri majlis perkahwinan abang sepupu mereka. Di sana dia melihat hantaran yang cantik di atas paha. Ini kita nak sentuh berkenaan dengan paha. Okey. Nampak ada gariskan tu. Menghadiri perkahwinan. Okey. Itu ialah kalau kita nak masuk tata bahasa sikit, iaitu berkenaan kata berimbuhan apitan. Okey, imbuhan apitan. Jadi ini menghadiri perkahwinan, ia adalah kata imbuhan apitan. Apa dia? Imbuhan me dan i. Maksudnya kata asalnya ialah hadir, tapi tambah imbuhan me dan i di belakang tu. Macam ni perkahwinan pun begitu. Dia kata imbuhan berapitan. Boleh rujuk pada buku teks muka surat 83. Okey, baiklah, apa tu paha? Paha ialah dulang yang digunakan untuk meletakkan barang hantaran bagi majlis perkahwinan dan pertunangan. Paha diperbuat daripada tembaga. Baiklah, kalau kita lihat di sini, ada tak kata-kata berimbuhan apitan di sini? Okey, dalam buku teks dia dah tandakan. Okey, pertama ni digunakan. Asal kata dasarnya apa? Siapa tahu? Apa kata dasar untuk digunakan? Boleh type kat chat pun boleh. Apa kata dasar untuk digunakan? Boleh respon. Baiklah. Okey. Seterusnya apa lagi? Meletakkan. Okey, kita cari apa kata dasar meletakkan. Okey, ya, ada Nur Fatihah tulis situ. Guna, betul. Digunakan, kata dasarnya gunakan. Meletakkan, siapa tahu meletakkan. Meletakkan. Dia dah jawab ya? Oh, cepat meletakkan. Letak Nur Amani Patricia. Bagus. Okey, tahniah hebat. Okey, letak Nur Fatihah Syuhada. Okey. Ya, bagus. Okey, yang seterusnya. Apa lagi? Perkahwinan. Siapa tahu kata dasar perkahwinan? Okey, boleh tulis jawapan di ruangan chat. Okey, kahwin. Ni dah lama tak ada majlis kahwin kan? Ramai tahu Okey, tapi sebelum nak kahwin kena apa dulu? Inilah murid yang dah dewasa lah. Ni kanak-kanak belum boleh lagi. Okey, pertunangan. Apa kata dasar pertunangan? Siapa tahu? Oh, cepat. Tunang. Oh, ramai dah tulis dah. Adibah. Wah, bagus. Pantas jawapannya. Okey. Tahniah. Okey, bagus murid. Syabas ucapkan, yang beri respon, berjawapan. Bagus, tahniah semua Okey, yang seterusnya. Okey. Corak-corak pada paha masih mengekalkan ukiran tradisional. Okey. Okey, ukiran sama datang siapa? Dion okey, selamat datang. Ukiran tersebut masih digunakan dalam seni tempur pahar sehingga hari ini. Sehingga kini. Okey, ini pahar bukan pahar atau peha lain. Ini pahar tu yang dalam gambar tu ada. Mungkin pernah nampak ataupun mungkin murid-murid ada yang dekat rumah dia ada. Ni ialah harta peninggalan sebenarnya. Kalau ada kat rumah ni, ini ialah barang antik. Tapi yang baru-baru ni dia ada jual juga harganya. Tapi yang lama punya, yang tembaga tu, itu memang barang antik kalau ada. Bernilai. Sebab tembaga pun mahal. Antara barang-barang logam yang berharga. Okey. Baiklah, apa di sini? Kata berimbuhannya ada tak? Berimbuhan apitan. Kita nak cari imbuhan apitan. Siapa tahu? Apa kata imbuhan apitannya? Ada tak kata imbuhan apitan dalam ni? Ketikkan ni.
Corak-corak tu. Boleh respon. Boleh type di situ. Okey. Ya, mengekalkan. Lagi tak? Digunakan. Okey. Mengekalkan. Apa kata dasar mengekalkan? Okey. Kata dasarnya ialah kekal. Ada tu kekal. Okey, tahniah. Digunakan. Guna. Cepat. Tahniah. Murid bagi respon. Sungguh cepat. Tahniah. Okey. Maksudnya walaupun kita duduk kat rumah masih lagi pantas. Okey, bagus. Okey, sekejap ya. Saya nak simpan sikit ni rekod. Okey, baiklah. Seterusnya, warna paha tembaga seakan-akan keemasan. Terdapat dua jenis paha, iaitu paha lepir dan paha berkaki. Kebiasaannya paha dialas dengan kain bersulam supaya kelihatan lebih menarik. Ini contohlah. Apa kata berimbuhannya, ada tak ni? Kata berimbuhan apitan. Keemasan. Keemasan, apa kata dasarnya? Emas. Okey, bagus. Kelihatan. Okey. Lihat. Okey, mungkin ada yang cikgu tertinggal Okey, baiklah. Paha tembaga agak berat dan tahan lasak. Okey, terima kasih yang respon tadi. Tahniah, lihat betul Okey, ini yang seterusnya, yang terakhir berat dan tahan lasak. Terdapat paha tembaga yang beratnya dianggarkan mencecah 3 kilogram. Ini tembaga. Tembaga pun barang berharga. Okey, kadang-kadang hilang sebab tembaga Apa dia? Okey, dianggarkan. Okey, beratnya boleh tak? Beratnya. Beratnya tu kata berimbuhan juga, tetapi dia kata imbuhan bukan apitan. Dia berat. Dia tambah animal belakang. Okey. Baiklah. Dianggarkan apa kata dasarnya? Anggaran. Anggar. Okey. G-nya 2 Agar. Kalau AGR lain. Dia anggar. Anggar ni kita punya agakkan. Okey, baiklah. Aktiviti. Okey, tadi aktiviti kita dah senaraikan dan main ayat. Okey, aktiviti ni murid di rumah Ini dah tadi contoh ulang apa paha tembaga ni. Okey, aktiviti 1 menyenaraikan dan main ayat daripada kata berimbuhan apitan. Jadi kita dah senaraikan tadi, dah buat sama-sama. Tahniah. Okey, jadi kita nak buat. Okey, ni contoh. Perkahwinan gini nanti murid buat dalam buku tulis tata bahasa. Okey, tadi yang pertama tadi saja dah siap. Okey, boleh sendkan dalam guru Google Classroom. Okey, yang ini kita senaraikan kata berimbuhan apitan, kemudian kita buat ayat. Contohnya ni perkahwinan. Apa ayat dia contoh? Saya menghadiri majlis kahwinan sepupu di Keluang. Contohnya lah, tak boleh pergi jauh-jauh, kat Keluang sajalah. Tinam pun dah lebih 10 km. Hitam lagi, cikgu Syairah duduk hitam. Dah lebih 10 km, tak boleh dah. Okey. Yang sebenarnya contoh, mengekalkan. Apa ayat contohnya? Ni cikgu buatkan dululah, nanti awak boleh buat sendiri dalam buku. Okey, nak tengok contoh cikgu boleh. Kalau bagus, awak ubah ayat sendiri. Okey. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu mengekalkan keamanan. Okey, contohnya sekarang lah, bila semua duduk rumah, jadi aman. Kurang kemalangan, kurang kecurian, semua duduk rumah kan. Cuma jaga keselamatan jadi ialah kita tidak kehilangan sebenarnya ada seorang sahabat kita kan. Kelas mana kelas 4 Arif kan. Ialah kita beringat nanti insya-Allah kita sedekahkan Al-Fatihah lagi sekali lah Okey. Kemasan nanti kita bacakanlah. Ialah sekejap kita teringat pula kawan kita. Jadi sama-sama lah kita sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah kawan kita tu kan meninggal. Siapa namanya Sekejap, saya lupa nama siapa. Okey, baiklah, saya lupa nama. Yang bagus sebut nama. Siapa ingat yang kawan kita? Kelas mana dia? Pak Arif itu. Anis Safia
Anin Safia, ialah dari kelas 4. Oh, siapa? Kita bacakan Al-Fatihah untuk dibacakan sunnah dari arwah. Inilah kaum kita. Al-Fatihah. Na'udzubillah min syaitanir rajim. Jangan baca dulu. Iya. Surah Al-Naziyah. Amin. Terima kasihlah kawan kita. Mungkin cikgu ada masuk kelas tu. Okey, baiklah. Apa yang kita teruskan. Jadi utamakan jaga keselamatan walaupun tak keluar dari rumah ke mana, tapi apa pun jaga keselamatan. Okey, keselamatan penting. Kalau nak tidur tu jangan earphone dekat telinga dan ada lagi dekat telinga. Boleh tanggalkan segala gadget-gadget tu, jangan bawa tidur. Bahaya. Kalau ada petir ke apa, mungkin boleh mengundang bahaya. Okey, pastikan jauh daripada gadget-gadget. Baiklah, yang seterusnya, yang ni kemasan. Warna dulang air nenek seakan-akan kemasan. Baiklah, jangan lupa bila dah buat ayat tu kena apa? Kena gariskan. Macam inilah contoh jangan lupa gariskan supaya cikgu tahu. Tapi awak garislah dengan pensil. Okey. Okey. Oh, dah stop, dah habis dah ni. Sebenarnya dah habis. Inilah baiklah yang kita nak sampaikan. Baiklah tadi murid boleh buat latihan di rumah teruskan. Jadi itu saja yang cikgu nak sampaikan berkaitan dengan bahan-bahan apa yang kita nak buat hari ini. Pertama, tadi tu, sajak tu. Kedua, yang ini. Okey, latihan bertulis. Okey, dan ada Google Form. Google Form ni boleh buat untuk latihan tu. Jadi ada 3 perkara sebenarnya. Banyak juga ni. Jadi murid buatlah. Jadi sebelum saya mengakhiri, mungkin ada cikgu lain nak pesan sesuatu? Cikgu Asfariza? Kalau ada boleh sampaikan. Cikgu Farah ke? Anda nak sampaikan sesuatu? Tak ada cikgu, setakat ni semua okey. Ya, Cikgu Farah. Setakat ni tak ada. Tak ada apa-apa makluman. Okey. Cikgu ready. Okey. Baiklah, terima kasih kepada rakan-rakan guru lain. Tahniah kepada anak murid semua. Minta maaf cikgu masa agak panjang. Salin sajak dan minat ayat dalam buku pendek ya. Okey, Cikgu Asfariza ada pesan salin sajak dan bina ayat dalam buku pendek. Buku bahasa. Okey, cikgu lain boleh masuk sinilah. Ada punya apa tu? Komen dan sebagainya. Jadi kalau tak ada apa-apa, ada nak tanya sesuatu, boleh cikgu buka sebelum kita tutup live. Okey, boleh live. Murid yang teruskan boleh. Jadi itu saja. Sebelum ni saya nak tangkap gambar sekejap. Okey, 1, 2, 3. Okey. Okey, minta maaf cikgu masa panjang sikit. Di mana yang sempat lah Okey. Jadi murid yang lain, setakat itu sajalah untuk hari ini. Jadi salah silap cikgu minta maaf. Okey, teruskan belajar di rumah. Latihan-latihan boleh rujuk pada Google Form dan juga yang cikgu sebutkan tadi. Jadi tak apa-apa, sekian. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh teruskan buat latihan di rumah. Okey, terima kasih semua. Okey, yang nak live group boleh live. Group inilah, bukan live group kat sekolah Terima kasih cikgu. Okey, sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Okay, siapa-siapa yang ada buka Google Classroom boleh kat situ pun ada komen. Dia buka tu. Okey, sama. Kalau tak boleh kena tinggal. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Waalaikumsalam. Okey.